Assalamualaikum. Hari ini kita akan membincangkan tentang keunggulan tokoh Imam Maliki. Dalam tajuk ini, yang akan kita pelajari ialah biodata, kepribadian, antara guru tersohor, sumbangan dan yang terakhir sekali, iktibar. Yang pertama, biodata. Nama penuh beliau ialah Malik bin Anas Al-Madani. Tarikh lahir 93 Hijrah di Madinah. Tarikh wafat 179 Hijrah bersamaan 86 tahun. Dan kunyah Abu Abdullah. Seterusnya, kepribadian. Yang pertama, mencintai Rasulullah sehingga tidak sanggup menunggang kuda dalam kota Madinah kerana menghormati jasad Rasulullah yang dimakamkan di sana. Yang kedua, menghormati dan mencintai ilmu dengan berpegang teguh pada prinsip murid menjadi guru. Ketiga, memuliakan majlis pengajian hadis Rasulullah dengan memakai pakaian yang bersih dan wangi-wangian. Antara guru tersohor beliau ialah Nafi' Al-Madani, Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Terdapat pelbagai sumbangan Imam Maliki kepada kita. Antaranya hasil karya iaitu Kitab Al-Muwatta, mengasaskan mazhab berdasarkan amalan penduduk Madinah, Qiyas, Masalih Al-Mursalah, murid yang terkenal Imam Syafi'i, Abdullah bin Abdul Hakam, Abdul Rahman bin Qasim. Mazhab tersebar di Mesir, Andalus, Tunisia dan juga Afrika. Terdapat suatu kisah di mana Imam Malik diheret dan didera. Ketika Imam Malik berusia 54 tahun, pemerintahan berada di tangan baginda Al-Mansur yang berpusat di Baghdad. Ketika itu, di Madinah dipimpin oleh seorang gubernur bernama Ja'far. Sementara itu, Imam Malik juga menjabat sebagai mufti di Madinah. Di saat timbulnya masalah penceraian atau talak, maka Imam Malik telah menyampaikan fatwanya bahawa talak yang dipaksakan tidak sah. Artinya, talak suami terhadap isteri tidak jatuh. Fatwa ini sungguh berlawanan dengan kehendak gubernur kerana ia tidak mahu hadis yang disampaikan oleh Imam Malik tersebut diketahui oleh masyarakat, sehingga akhirnya Imam Malik dipanggil untuk menghadap kepada gubernur. Kemudian gubernur meminta agar fatwa tersebut dicabut kembali dan jangan sampai orang ramai mengetahui akan hal itu. Walaupun demikian, Imam Malik tidak mahu mencabutnya. Fatwa tersebut tetap disiarkan kepada orang ramai. Talak yang dipaksanya tidak sah. Bahkan, Imam Malik sengaja menyiarkan fatwanya itu ketika beliau mengadakan ceramah-ceramah agama kerana fatwa tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang harus diketahui oleh umat manusia. Akhirnya Imam Malik ditangkap oleh pihak kerajaan, namun ia masih tetap dengan pendiriannya. Gubernur memberi peringatan keras supaya fatwa tersebut dicabut dengan segera. Kemudian Imam Malik dihukum dengan dera dan diikat dengan tali dan dinaikkan ke atas punggung unta, lalu diarak keliling kota Madinah. Kemudian Imam Malik dipaksa supaya menarik kembali fatwanya itu. Mereka mengarak Imam Malik supaya Imam merasa malu dan hilang pendiriannya. Tetapi Imam Malik masih tetap dengan pendiriannya itu. Kerana ketegasannya, dia dihukum dengan sebat sebanyak 70 kali yang menyebabkan tulang belakangnya hampir patah. Kemudian ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Aku dihukum dera begitu berat lantaran fatwaku." Demikian Said Al-Musayyid, Muhammad Al-Munkadir dan Rabi'ah telah dijatuhi hukuman demikian lantaran fatwanya juga. Bagi Imam Malik, hukuman semacam itu bukanlah mengurangi pendiriannya, bahkan semakin bertambah teguh jiwanya. Ia tidak pernah takut menerima hukuman asalkan ia berada pada jalan kebenaran, kerana memang setiap perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Imam Al-Laits, seorang alim menjadi mufti Mesir ketika itu, saat mendengar bahawa Imam Malik dihukum lantaran fatwanya, ia berkata, "Aku mengharap semoga Allah mengangkat darjat Imam Malik atas setiap pukulan yang dijatuh kepadanya, menjadikan satu tingkat baginya masuk ke syurga." Antara iktibar yang dapat diperolehi ialah kita hendaklah mencontohi kegigihan dan kesabaran Imam Malik dalam menuntut ilmu supaya dapat mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari supaya hidup diberkati Allah, dan kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada masyarakat.
Sekian sahaja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.